Bab 3 Zaman Prasejarah. Maksud zaman prasejarah. Zaman batu. Zaman batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia pada zaman tersebut. Terdapat 3 tahap zaman batu, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Zaman Paleolitik juga dikenali sebagai zaman batu lama, zaman Mesolitik sebagai zaman batu pertengahan, dan zaman Neolitik pula sebagai zaman batu baru. Zaman Paleolitik, 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi. Zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman yang serba mencabar kerana manusia perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Selain peralatan batu, mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Zaman Mesolitik, 12,000 hingga 14,000 sebelum Masihi. Zaman Mesolitik pula memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang. Cuaca zaman ini tidak terlalu sejuk. Manusia pada zaman ini bukan sahaja memburu binatang, tetapi menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Zaman Neolitik, 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Zaman Neolitik pula menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Pada zaman ini, wujud kawasan pertempatan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Zaman Logam, 3,500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. Zaman Logam merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi. Pada zaman ini, manusia telah melakukan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Manusia zaman ini sudah mula melakukan aktiviti pelayaran. Mereka menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa yang dapat dikesan bertaburan di rantau Asia Tenggara. Peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk memburu, bertani dan menjalankan aktiviti harian mereka. 3.2 Lokasi zaman prasejarah di dunia. Lokasi zaman prasejarah di dunia. Zaman prasejarah berlaku di seluruh dunia. Kewujudan lokasi prasejarah diketahui melalui penemuan tinggalan manusia sama ada artifak atau ekofak. Lokasi prasejarah ini wujud di 2 kawasan, iaitu di kawasan terdedah seperti di lembah sungai dan di kawasan tertutup seperti di dalam gua. Selain itu, lokasi prasejarah boleh ditentukan sama ada wujud di darat atau di dalam air. Fungsi lokasi dan tapak ini pula terbahagi kepada tapak pertempatan, perkuburan, bandar, kawasan perburuan atau pembuatan alatan batu. Lokasi dan tapak zaman prasejarah yang berikut merupakan tapak yang terkenal dan diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, yang terdapat di seluruh dunia. Gua Chauvet, Perancis. Tapak prasejarah ini terletak di Perancis yang diduduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 sebelum Masihi, SM, hingga 27,000 sebelum Masihi, SM. Lukisan di dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Altamira, Sepanyol. Bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua Altamira menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesolitik. Mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 sebelum Masihi, SM. Çatalhuyuk, Turki. Diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7,100 hingga 600 sebelum Masihi, SM. Aktiviti utama termasuklah pertanian, terutamanya penanaman bali dan gandum. Göbekli Tepe, Turki. Tapak ini diduduki oleh manusia pada 12,000 sebelum Masihi, SM. Ahli arkeologi berpendapat binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual. Stonehenge, Britain. Dibina antara 3,700 hingga 1,600 sebelum Masihi, SM. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual dan tempat mengkaji bintang. Tapak prasejarah di Bhimbetka, India. Tapak prasejarah di Bhimbetka,
di bahagian tengah India ini berusia 30,000 sm. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Zhoukoudian, China. Tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 sm dan ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Min. Shah-i-Sokhtar, Iran. Berusia antara 3,200 hingga 1,800 sm. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan perkuburan dan kawasan pembuatan barangan harian. Lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Pelbagai lokasi zaman prasejarah turut ditemukan di Asia Tenggara. Tinggalan manusia yang ditemukan di lokasi-lokasi ini menunjukkan keupayaan manusia ketika itu menjalani kehidupan seharian mereka. Penemuan ini turut membuktikan ketinggian pencapaian mereka setanding dengan manusia zaman prasejarah di kawasan lain. Ban Chiang, Thailand. Lokasi ini merupakan tapak zaman Neolitik dan zaman logam, berusia antara 3,600 hingga 500 sm. Manusia di Ban Chiang menjalankan aktiviti pertanian, pembuatan logam, tekstil, tembikar tanah dan kegiatan menternak binatang. Lenggong, Malaysia. Lokasi ini merupakan antara tapak zaman prasejarah terpenting di rantau Asia Tenggara yang menunjukkan kehidupan manusia merentas zaman Paleolitik, Hobbinian dan Neolitik. Rangka perak Min yang berusia antara 11,000 hingga 10,000 sm merupakan bukti paling penting menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di negara ini. Gua Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia. Lokasi ini penting kerana penemuan fosil dan sisa tulang yang berusia antara 94,000 hingga 12,000 sm yang dinamakan sebagai Flores Min atau Homo floresiensis. Tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia sejak zaman Paleolitik hingga zaman logam. Gua Padalin, Myanmar. Lokasi ini merupakan tempat tinggal manusia zaman prasejarah antara 13,000 sm hingga 11,000 sm. Sa Yun, Vietnam. Lokasi ini merupakan tapak zaman besi yang paling menonjol di Asia Tenggara. Berusia antara 1,000 sm hingga 200 m, aktiviti utama ialah pembuatan tembikar. Gua Tabun, Filipina. Lokasi ini merupakan tapak zaman prasejarah yang penting di Filipina yang dianggarkan berusia 47,000 sm. Tinggalan rangka manusia berusia antara 22,000 hingga 24,000 tahun yang lalu ditemui di sini. 3.3 Ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Tempat kediaman zaman Paleolitik. Tumpuan utama pertempatan ialah gua dan lubang bawah tanah. Selain itu, mereka berlindung di bawah pokok dan tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Tempat kediaman zaman Mesolitik. Manusia zaman ini masih mendiami gua dan lubang bawah tanah serta tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Tumpuan pertempatan mereka di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan air dan makanan. Tempat kediaman zaman Neolitik. Manusia zaman ini tinggal secara menetap di kawasan pertempatan terutamanya di kawasan lembah sungai dan di pesisiran pantai. Mereka telah membina rumah yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Tempat kediaman zaman logam. Manusia telah menetap dan membina tempat kediaman mereka dengan lebih baik. Binaannya diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu serta lebih tersusun. Selain kawasan lembah sungai dan pesisiran pantai, mereka juga tinggal di kawasan tanah tinggi. Peralatan zaman Paleolitik. Manusia pada masa ini membuat peralatan daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Peralatan ini pula dalam bentuk sedia ada, ringkas dan kasar pembuatannya. Peralatan zaman Mesolitik. Peralatan zaman Mesolitik masih diperbuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan. Namun, pembuatannya lebih halus dan kemas. Terdapat juga alatan lebih kecil yang dikenali sebagai mikrolith. Mereka juga menggunakan panah semasa memburu binatang dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Peralatan zaman Neolitik.
Peralatan zaman ini lebih halus dan kemas. Terdapat pelbagai peralatan termasuklah alat menggali dan roda. Peralatan zaman logam, manusia telah mampu mencipta peralatan yang diperbuat daripada logam. Pembuatan ini berlaku seiring dengan pengetahuan manusia tentang teknologi peleburan serta pembuatan acuan. Pada zaman logam ini, manusia memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi berbanding dengan zaman batu. Peralatan zaman ini terdiri daripada tembaga, gangsa dan besi. Pengumpulan makanan zaman Paleolitik. Kegiatan mengumpulkan makanan merupakan aktiviti paling penting untuk mendapatkan makanan selain memburu binatang. Mereka mengumpulkan buah-buahan, cendawan, bijiran dan pucuk tumbuhan yang tumbuh liar di dalam hutan. Pengumpulan makanan zaman Mesolitik. Manusia pada zaman ini masih menjalankan aktiviti mengumpulkan makanan. Mereka juga mengumpulkan kerang dan siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Pengumpulan makanan zaman Neolitik. Kemampuan manusia untuk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan menyebabkan aktiviti mengumpulkan makanan semakin berkurangan. Pengumpulan makanan zaman logam. Aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan kerana kemajuan yang berlaku dalam bidang pertanian, penternakan dan perdagangan tukar barang. Kegiatan ini membolehkan mereka memperoleh makanan yang mencukupi. Kegiatan ekonomi zaman Paleolitik. Manusia zaman ini bergantung sepenuhnya pada sumber alam semula jadi. Mereka hidup secara nomad untuk mencari makanan dan dikongsi bersama. Aktiviti ekonomi mereka bersifat sara diri. Kegiatan ekonomi zaman Mesolitik. Manusia pada zaman ini masih lagi mengutip hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Perkongsian makanan masih berlaku. Kegiatan ekonomi zaman Neolitik. Manusia tidak lagi menjadi pengguna sumber alam. Sebaliknya mereka menghasilkan makanan melalui kegiatan pertanian dan penternakan. Aktiviti perdagangan dengan menggunakan sistem barter dan pengkhususan kerja telah bermula. Kegiatan ekonomi zaman logam. Aktiviti pertanian, penternakan dan perdagangan pertukaran barang merupakan aktiviti utama penduduk. Selain itu, aktiviti pembuatan dan pertukangan turut berkembang. Organisasi sosial zaman Paleolitik. Manusia zaman ini hidup dalam kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga dan masih hidup dalam keadaan nomad. Organisasi sosial zaman Mesolitik. Pada zaman ini, manusia masih lagi hidup dalam kelompok kecil. Mereka juga masih lagi hidup secara nomad dan belum mempunyai sebuah organisasi sosial yang tersusun. Organisasi sosial zaman logam. Kehidupan manusia zaman ini lebih tersusun. Pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dan membentuk aturan kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Keadaan ini membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. Kepercayaan zaman Paleolitik. Manusia pada zaman ini mengamalkan animisme dan kepercayaan alam semula jadi yang menentukan kehidupan mereka. Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi seperti peti, kilat, angin, hujan dan matahari. Selain itu, setiap objek yang terdapat di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, sungai dan laut dipercayai mempunyai kuasa. Kepercayaan zaman Mesolitik. Manusia pada zaman ini masih mengamalkan kepercayaan animisme. Kepercayaan zaman logam. Penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas. Binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara ritual dan menyempurnakan kepercayaan mereka. Kesenian dan kebudayaan zaman Paleolitik. Manusia pada zaman ini telah menghasilkan lukisan gua. Lukisan ini pula bersifat realisme. Kesenian dan kebudayaan zaman Mesolitik. Lukisan gua masih merupakan antara ciri kesenian yang wujud pada zaman ini. Kesenian dan kebudayaan zaman Neolitik. Selain lukisan gua, kesenian manusia zaman ini turut dapat dilihat melalui corak yang menghiasi permukaan tembikar. Pola geometri merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolisme. Kesenian dan kebudayaan zaman logam. Manusia zaman ini amat mementingkan nilai estetika yang ditemukan pada peralatan mereka seperti gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik.